akan belajar berkenaan dengan maf'ulun fih. Okey, maf'ulun fih. Setakat daripada apa yang awak apa nama? Awak jawab soalan ujian tadi, uh, apa yang awak faham agak-agak tentang maf'ulun fih? Masuk. Mansub. Ya, memang bagus, hukum dia mansub. Dia menerangkan lagi. Dia menerangkan lagi. Perbuatan, masa, tempat. Okey, dia menerangkan lagi tentang apa? Masa. Masa, Tentang tempat. masa dan Lebih. Tempat. tentang tempat. Okey, bagus. Alhamdulillah. Bagus, itu adalah maf'ulun fih. Dia adalah satu perkataan, kata nama lah. Kata nama. Dengan elok Kalau boleh salin. Soalan lepas ni saya nak awak jawab lagi soalan yang sama. Okey, saya nak jawab lagi saya nak awak jawab soalan yang sama. Dan kali ini cuba dapatkan 20/20. Dengar Sila dapatkan 20/20. Cuba. InsyaAllah. Sebab setakat yang paling tinggi yang saya tengok 18/20. Apa? Yup. 14 orang. 14/20, 13/20, 15/20, 17/20, 10/20, 14/20, 15/20, 12/20, 13/20. Mana 18 ni hilang dah. 10/20, 14. 14. Tak ada. Okey. Tadi ada. Okey. Jadi insya-Allah lepas ni cuba dapatkan 20/20. Syarat dia awak kena faham betul-betul tajuk ni. Kemudian tolong sediakan nota untuk awak conteng. Kalau tak, macam mana awak nak faham? Okey, kalau awak tak conteng, awak tak tulis, susah untuk awak ingat. Kan? Saya dah beritahu lah, Imam Syafi'i beritahu bahawasanya ilmu itu adalah binatang buruan. Adapun kitabah ni penulisan, maksudnya kita menulis apa yang kita belajar daripada satu ilmu tu. Penulisan yang kita tulis daripada kefahaman kita tu merupakan, kata Imam Syafi'i, tali pengikat. Tali pengikat. Lepas tu Imam Syafi'i beritahu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah kamu punya binatang buruan kamu tu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah an tasidal ghazalah tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Maka adalah daripada satu kejahilan ataupun satu kebodohan bagi seseorang yang sedang memburu haiwan. Nanti dia tengah buru haiwan, ayam ke itik. Itik apa nak buru? Ayam ke, buru apa lagi yang biasa orang buru, burung, apa lagi dan sebagainya lah. Ataupun biasanya orang buru rusa, nak makan kan. Orang buru harimau buat apa? Harimau dia tembak je kan. Okay. So adalah satu ketidakpandai, ataupun lagi teruk sikit bunyi dia, kebodohan lah. Orang yang nak buru satu haiwan buruan, dia dah dapat haiwan tu, apa dia buat? Dia letak je. Dia letak dekat atas tanah tu. Waktu dia pergi jap, dia pergi balik rumah jap, dia letak je haiwan tu. Dia tak ikat. So akhirnya binatang buruan tu kalau tak diikat, dia akan lari. Samalah macam ilmu. Kalau kita nak belajar, nak dapatkan ilmu tu, kita kena tulis. Kalau kita tak tulis, ilmu tu akan dengar jalan. Dia akan jalan. Melainkan awak ni adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i macam mana? Apa yang beliau dengar, itu yang beliau hafal. Okay, apa yang beliau dengar, itu yang beliau hafal. Sebab tu Imam Syafi'i dia tak nak dengar perkara-perkara lain. Sebab dia kalau dia dengar, dia terus hafal. Ataupun kalau dia lihat, dia terus hafal. Kan? Yang tu kalau awak di tahap Imam Syafi'i. Kalau tak, sila tulis. Okey, baik.
kita akan terus mulakan kepada pembentangan. Ustaz yang bentang. Okey. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan maf'ulun fih. Okey, maf'ulun fih ni merupakan zaraf makan ataupun zaraf zaman. Sekejap, awak dengar ada lagu ke? Tak ada. Tak lagu. Tak ada. Lagu ni lagu Ustaz. Tutup. Okey dah. Baik. Jadi maf'ulun fih ni apa? Maf'ulun fih ni adalah dalam nama lain zaraf makan dan zaraf zaman. Zaraf makan apa? Dah belajar belum? Dah. Amama di depan, janib-janib samping. Tu. Tu zaraf makan. Zaraf zaman? Masa. Tak ada lagu kan? Tak ada lagu. Tak ada. Okey, zaraf zaman tak ada lagu. Tapi awak kena tahu dia adalah berkenaan dengan masa. Contohnya nanti kita akan masuk. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh untuk zaraf makan dan juga zaraf zaman. Okey. Tulis ni, tulis. Sampai tu bermakna sekali. Okey, zaraf makan yang menerangkan tentang tempat. Okey, ciri-ciri maf'ulun fih. Ciri-ciri maf'ulun fih, dia berbaris atas. Okey, dia berbaris atas. Okey, tu pertama. Ciri-ciri maf'ulun fih, dia berbaris atas. Tapi, dengar lo, tapi kalau awak tengok silibus awak dalam buku teks, dia ada terangkan satu lagi ilmu penting. Dia bukan setakat baris atas. Satu lagi ciri-ciri maf'ulun fih, dia mesti mansub. Dia mesti mansub walaupun dia punya tanda baris depan. Dengar elok Maf'ulun fih, dia satu pertama tadi dia punya ciri-cirinya adalah baris atas. Okey. Ciri kedua dalam buku teks awak, dia mesti mansub. Memang maf'ulun fih, memang tak ada hukum lain melainkan mansub. Kalau awak tengok dalam peta i'rab yang Ustaz bagi kat awak tu, yang surah print tu, dalam maf'ulun fih dia memang duduk tempat mansub. Dia tak duduk tempat marfu', tak duduk tempat majrur. Tak faham tanya Ustaz, apa benda tu majrur marfu'? Tanya, kalau tak tahulah jangan malu. Malu awak rugi. Okey. Dia mesti duduk tempat mansub maf'ulun fih ni. Cumanya kadang-kadang maf'ulun fih ni ada tanda dhammah. Kadang-kadang dia ada tanda dhammah. Jadi kalau dhammah ni, kalau awak ingat, dhammah duduk di tempat mana? Marfu' ke majrur ke mansub? Jawapan dia adalah marfu'. Marfu'. Dia akan duduk tempat marfu'. Tak ingat lah tu. Susah jawab tu. Okey. Jadi sepatutnya dia duduk tempat marfu', tapi kerana maf'ulun fih, dia tetap duduk tempat mansub. Yang tu Ustaz tak nak syarah sebab Ustaz rasalah dia tak keluar peksa. Rasa. Sekurang-kurangnya dia takkan keluar dekat dalam peperiksaan syafawi. Lisan. Ujian lisan, insya-Allah sekurang-kurangnya dia takkan keluar. Kenapa Ustaz kata sekurang-kurangnya dia takkan keluar? Sebab semalam Ustaz jadi pentaksir ataupun panel lah untuk memberi markah kepada akak-akak dalam bamba awak form 5 tahun lepas. Tahun ni dia form 5 sama macam awak. Okey, tapi dia form 5 sem 2. Form 5 semester 2 lah. Awak semester 1. Mereka ni Ustaz tengok diorang punya soalan diorang, dalam ujian syafawi semua ada lisan. Semua ada lisan pula. Semua ada soalan i'rab. Diorang semua takkan terlepas daripada tidak menjawab soalan i'rab. Memang semua orang, semua pelajar akan jawab soalan i'rab. Dan tak maaf, ramai tak dapat jawab, ramai taram. Kenapa? Sebab dia tak hafal. Dia tak hafal apa? Dia tak hafal nota yang Ustaz bagi tu. Ustaz tak bagi dia pun sebab Ustaz tak ajar dia sebelum tu. Awak lah ni, kalau awak tak hafal, awak lah rugi. Peta i'rab yang Ustaz bagi tu, yang ada
table yang pertama ada jenis i'rab, yang tengah-tengah ada hukum i'rab, dan yang hujung ada tanda i'rab yang Ustaz selalu tunjuk kat awak tu. Kalau awak hafal tu, awak hafal kalau maf'ulun fih duduk tempat apa, fa'il duduk tempat apa, lepas tu tandanya apa je. Kalau awak hafal tu, awak boleh jawab soalan i'rab secara syafawi. Ustaz berani janji kat awak. Sebab apa? Sebab memang sebelum ni Ustaz masa tingkatan 5, guru Ustaz Muaz nama dia, Ustaz Muaz, Imam Sufaat, apa ni, guru Ustaz lah, dia masih lagi mengajar kat Semadah. Okay, dia mengajar Ustaz, dan Ustaz pandai i'rab dekat situ lah, dekat peta i'rab tu. Rupanya kena hafal. Bila kita hafal peta i'rab tu, kita dah boleh tahu kalau fa'il confirm marfu'. Bila dia marfu' confirm dia tanda ni je ada. Tanda, 3 tanda tu je. Tu kena hafal. Okay, saya ingatkan awak kena hafal. Kalau awak tak hafal, nanti awak rugilah. Sebab awak rugi dekat ujian lisan, dan awak rugi dekat ujian penulisan. Ujian lisan dan penulisan kitabah. Kitabah biasanya keluar soalan i'rab. So hati-hati. Okay, baik, jadi zaraf zaman tandanya baris atas. Semuanya baris atas seperti qabla. Okay, dengar tulis qabla maksud dia sebelum. Contoh nak buat sebelum terbit fajar. Qabla tulu'i syamsi. Okay. Kemudian ba'da. Ba'da ni maksud dia selepas. Selepas apalah, ikutlah. Masa selepas. Selepas makan. Selepas bangun tidur. Dia masa. Okay, selepas masa. Yauma ni maksud dia hari. Kalau awak tambah alif lam, al-yauma maksud dia hari ini. Nampak? Yauma maksud dia hari. Kalau awak tambah alif lam, al-yauma maksud dia hari ini. Sekejap, awak nampak Ustaz share screen tak? Nampak? Sebaik. Takut syok sendiri ya. Okey. Yauma maksud dia hari. Saya pergi ke sekolah hari Isnin. Ana adhabu ilal madrasah. Biasanya awak buat macam ni. Ana adhabu ilal madrasah fi yaumil ithnain. Betul tak? Awak tambah fi. Saya pergi ke sekolah pada hari Isnin. Dalam maf'ulun fi tak payah tambah fi. Special. Kalau awak pandai, awak tak payah tambah fi. Terus directly buat yauma. Ana adhabu ilal madrasah. Ana adhabu ilal madrasah yauma ithnain. Yaumal ithnain. Directly, tak ada fi. Okay, faham Tak faham tanya. Nak Ustaz ulang, bagi tahu, Ustaz akan ulang. Tak ada masalah. Okay, awak tak ulang, Ustaz tak perlu minta bayaran kat awak. Yang penting awak faham. Seterusnya, usbu'a maksud dia minggu. Syahra maksud dia bulan. Sanata maksud dia tahun. Amsa maksudnya semalam. Sekejap, Ustaz tak yakin amsa maksud dia semalam. Kat sekolah Ustaz belajar amsa maksud dia semalam, sekolah rendah. Tapi bila Ustaz belajar kitab Qatrun Nada wa Balus Soda, kitab tu dia sebut, kalau nak sebut semalam tak boleh guna amsa, dia kena guna amsi. Ustaz tak nak beritahu awak lah. Tapi setakat ni beriman amsa maksud dia semalam. Setakat ni beriman yang amsa maksud dia semalam. Dia adalah maf'ulun fi. Setakat ni. Kalau Ustaz nak kongsi, dia Ustaz beritahu lah. Ustaz tak tengok, tak rujuk kitab tu lagi. Okey, Rodan ni maksud dia esok. Lailan maknanya malam. Kalau nak buat naharan boleh tak? Siang. Naharan boleh. Naharan boleh jadi siang lah. So dia akan jadi maf'ulun fih juga. Okey. Kemudian zaraf makan. Zaraf makan adalah tempat lah. Menunjukkan tempat yang tak perlu tambah fi di sebelumnya. Macam ni lah, macam zaraf zaman, tak payah tambah fi. Tak payah tambah fi yaumil isnain, tak payah. Tambah terus yauma tu. So syarat dia dari atas. Okey. So apa dia zaraf makan? Yang pertama amama. Awak dah tahu amama maksud dia apa kelas? Ma makna amama?
Depan. Depan ahsanta. Okey, wara'a belakang, ahsantum. Okey, khalfa khalfa bawah. Selamat. khalfa, ma makna khalfa? Atas. Faiz, anta taram Belakang. Khalfa maknanya belakang. Okey, belakang Okey, thumma tahta makna tahta Di bawah. Naam, di bawah. Fauqa Atas. Naam, Atas. fauqa bermakna atas. Okey, so ni adalah zaraf zaman dan zaraf makan. Okey. Cuba siapa nak bagi tahu zaraf makan dan zaraf zaman yang dia ingat tadi. Cuba tak beritahu zaraf makan dulu. Zaraf zaman dulu. Tak payah tengok. Qabla. Apa dia? Zaraf zaman. Qabla. Qabla. Bagus lagi. Ba'da yaumil. Yaum. Usbu'an. Yauma. Usbu'a. Lagi. Syahra. Syahran. Amsa. Tanah. Da. Lailan. Lailan dan naharan. Okey. Nahara. Thumma apa dia zaraf makan? Amama. Amama. Ara. Wara. Khalfa. Tahta. Wara dan sebagainya. Okey, ahsantum. Alhamdulillah. Okay, طيب الآن ننتقل إلى أمثلة الجمل. Contoh ayat yang menggunakan zaraf. Okey. So contohnya samalah. Qama at-talibu amama al-fasli. Pelajar berdiri di depan kelas. Okey. Apa beza dengan ayat di bawah? Akala at-talibu al-aruzza yaumal ithnain. Okey, pelajar itu telah makan nasi pada hari Isnin. Beza atas dan bawah ni hanyalah beza pada fi'il dia sahaja. Fi'il qama dan fi'il akala. Okey, fi'il qama ni adalah fi'il yang tidak memerlukan kepada mangsa. Fi'il yang tidak perlu kepada mangsa. Dalam bahasa Arab apa nama fi'il ni? Siapa ingat? Fi'il apa yang tak perlu mangsa? Apa nama dia? Fi'il la apa? La Fi'il muta'addi. Fi'il lazim. Fi'il la lazim. Okey, bagus. Dan fi'il yang perlu mangsa dalam bahasa Arab, fi'il apa tadi? Muta'addi. Ya, fi'il muta'addi. Fi'il yang perlu mangsa. Hafal Jangan nak ulang banyak kali dah. Tak hafal tu masalah besar kat awak. Kan tanya soalan yang dalam biasa kan. Nangis awak jawab. Apa pula lazim muta'addi ni? Sudah. Hafal. Soalan dalam periksa dia keluar. Dia tanya tu. Dalam pilihan soalan. Dalam soalan tu dia akan tanya. Tentukan fi'il lazim, fi'il muta'addi. Awak tak hafal. Lazim muta'addi tu benda. Sudah. Okey. Hafal. Muta'addi perlu mangsa. Lazim tak perlu mangsa. Maknanya, qama fi'il. At-talibu terus fa'il. Dia tidak ada mangsa. Pelajar berdiri. Dah. Ayat lengkap. Akala at-talibu. Pelajar makan. Kalau makan perlu mangsa? Ya, perlu. So kena tambah agak mangsa kat sini. Letaklah apa-apa mangsa kat sini. Ustaz letak nasi. Pelajar makan nasi. Siapa buat pelajar makan hari Isnin? Contoh dia buat pelajar makan dalam kelas. Selalu buat ayat macam ni kan. Pelajar makan dalam kelas. Ayat lengkap tak? Ayat tak lengkap. Tolak markah. So sila tambah apa dia makan. Nasi ke, mi ke dan sebagainya. Okey, kemudian seterusnya, yang ini penting, sangat penting. Ini adalah contoh i'rab. Okey. Akala tadi, i'rab dia adalah fi'il. Fi'il apa ni? Akala fi'il madhi. Fi'il madhi, awak tengok tanda dia di atas. Fi'il madhi adalah fi'il yang tidak akan berubah tanda hujung dia. Jadi, caranya awak tengok tanda dia. So, ni fi'il madhi akala. Dan dia mabni. So nak tahu dia tandanya apa, awak tengoklah dia punya baris hujung. Baris hujung dia atas fathah. So jawapan dia fi'il madhi mabni alal fathi. Dah. Okey, at-talibu, bila awak nampak ada fi'il, awak jangan ragu-ragu untuk cari fa'il.
Sebab fa'il dia wajib ada. Fa'il yang mabni lil ma'lum. Okay, mabni lil ma'lum. Dia bukan mabni lil majhul. Apa pula mabni lil ma'lum, mabni lil majhul ni? Okay, dia ada dalam tajuk naibul fa'il. Nanti awak tengoklah. Okay, so fa'il yang kata apa ni? Fa'il apa ni? Ayat apa? Ayat aktif Nah, ayat aktif. Ni ayat aktif ni. Dia bukan ayat pasif. Ayat pasif ni dibuat. Ni ayat aktif, membuat. So maknanya pelajar telah makan. Pelajar ni siapa? Kita panggilkan ni sebagai apa dalam i'rab tempat dia? Pelaku lah. Fa'il. Fa'il kalau awak tengok dalam peta i'rab yang saya bagi, hukum dia mesti marfu'. Okey. Kemudian tandanya apa? Tandanya tengok sinilah. Ada tanda dhammah bagi depan. So tandanya marfu' bid dhammah. Fa'il marfu' bid dhammah. Okey, dengar ni elok. Dalam peperiksaan semalam, ujian lisan, markah penuh yang pelajar boleh dapat untuk soalan i'rab, okey, adalah 5. 5 je. Tapi ramai tak dapat 5. Kenapa? Sebab dia ada salah antara ni. Dan kalau betul sekalipun dia tak sebut dhammah az-zahirah ala akhirih, dia tak sebut. So Ustaz ada beritahu awak ni sekarang, sila sebut az-zahirah ala akhirih dalam i'rab. Maksud dia Ustaz? Yang zahirah ala akhirih maksud dia yang jelas di akhirnya. Jelas. Maknanya dhammah ni tanda baris depan ni jelas, nampak. Awak boleh tengok dengan mata kasar. Dia bukan benda ghaib. Okey. Betul tak? Cuba tengok tolib ni. Nampak tak? Nampak tak dhammah? Ke awak tak nampak? Kalau awak tak nampak, saya tak tahu kata apa. Okey. Haiwan, jin, manusia dia boleh nampak benda alam hissi ni, alam yang boleh disentuh. Hatta jin pun nampak. So kalau awak tak nampak, saya tak tahu awak apa. Wallahu alam. Okey. So bila kita boleh nampak, yang tu yang namanya zahirah ala akhirih. So bila nak i'rab, tambahlah zahirah ala akhirih. Okey. Nah, tu cara dia. Mesti tambah wajib tambah. Kalau tak nanti awak kurang markah. Dan ustaz yang berdosa sebab tak ajar. Okey. Al-aruza dia jadi apa? Ustaz dah beritahu tadi, akala ni adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang perlu kepada mangsa. Maka al-aruza ni menjadi mangsa lah. Mangsa dia. Pelajar makan nasi. So nasi ni jadi mangsa. Mangsa dalam istilah i'rab adalah maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub, wajib hukum dia mansub. Ada tak maf'ulun bihi yang hukum dia marfu'? Tak ada. Maf'ulun bihi mesti mansub, wajib Okey. Tengok tanda dia. Jelas tak baris apa ni? Baris atas. So sebutlah bil fathah zahirah ala akhiri. Okey, kemudian yang ni yang penting untuk tajuk hari ni. Nampak ustaz tak letak fi dekat sini. So awak terus directly kepada yauma. Tapi syarat dia yauma baris atas. Okey, jadi maf'ulun fih namanya, maf'ulun fih, dan dia adalah zaraf zaman. Jadi macam ni nak i'rab maf'ulun fih ni? Senang je. Maf'ulun fih, nama dia, nama istilah i'rab dia. Okey, hukum maf'ulun fih mesti mansub, tak boleh majrur, tak boleh majzum, tak boleh marfu'. Okey. Kemudian cuba tengok tanda ujung dia ni, baris apa ni? Baris atas. Nampak tak baris dia? Nampak. So directly tulis macam ni. Bil fathah zahirah ala akhirih. Tak tulis pula. Zahirah ala akhirih. Okey. Ni wahwa mudhaf ni apa? Wahwa mudhaf ni adalah dalam masa yang sama, dia adalah mudhaf. Dia adalah kata sandaran. Siapa mudhaf ilaih? Sebelah lah. Okey. Yaumul Isnain, usbu'il usbu' tak boleh. Hari Isnin, selepas makan, ba'dal akli. Okey, akli tu jadi mudhaf ilaih, ataupun qabla naum, qabla naumi. Qabla tu maf'ulun fi, naum jadi mudhaf ilaih. Dia memang macam tu. Dia memang Ustaz, macam kalau tu. tak tulis wa huwa mudah.
Balik. Kurang markah. Kurang markah lah. Inilah kurang markah. Okey. So yang kedua, al-Isnain ni i'rab dia adalah mudhaf ilaih, dia sandaran. Hari Isnin, pengetua sekolah, dia macam tu. So Isnain ni adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kalau awak tengok dalam peta i'rab memang hukum dia majrur. Tak boleh apa? Tak boleh marfu', tak boleh mansub. Memang majrur. Cumanya kenapa bil ya? Kerana Isnain, kalau awak tengok tulisan Isnain, biasa awak eja alif sa nun alif nun. Alif nun ni sebenarnya bermaksud dua. Maksudnya Isnun asalnya. Kata satu dia Isnun. So Isnain, Isna ni maksud dia dua Isnun. Isnun apa? Wallahu alam, saya tak sempat nak cari makna dia. So Isna ni dua Isnun. Isnun apa? Wallahu alam, saya tak tahu. So bila dia jadi tempat majrur, dia jadi ya lah. Isnaini. Okay, awak dah belajar dah ya dengan ya ni kat masa awak tingkatan 3 dulu. Tak tahu awak ingat tak? Okey, so itulah dia tajuk berkenaan dengan maf'ulun fih. Ingat Okey. Boleh ada soalan? Hal indakum soal? Okey, laisa indakum soal, insya-Allah. Baik, sebelum kita jawab soalan, saya tunjuk sikit PowerPoint ni yang kita dah belajar. Okey. So untuk setakat ni, laqad ta'allamtum arba'a mawdu'at. Awak telah belajar 4 tajuk min nahwi was sarfi. Awak telah belajar 4 tajuk daripada nahwu dan saraf. Tajuknya adalah badal, taukid, hal dan juga maf'ulun fih. So kalau ulang kaji, kalau awak nak ulang kaji ni, awak dah boleh ingat poin-poin penting. Apa poin-poin penting dia? Contoh bila ustaz tanya, okey, apa yang awak tahu tentang tajuk badal? Awak boleh sebut, okey, badal maksud dia apa? Badal maksud dia apa? Tu pertama. So awak akan terangkan badal ni menerangkan sesuatu lebih terperinci. Kemudian awak boleh terangkan contoh badal. Contoh badal apa? Ustaz Rijaluddin, Ustazah Izni. Contoh tu badal. Khalifah Umar. Apa lagi? Uhibbu sayyarah launaha. Uhibbu at-talabah ba'duhum. Okay, itu badal. Awak terangkan dia punya jenis dia pula. Dia ada badal mutabik, ada badal ba'du minkul dan juga badal ihtimal. Kemudian awak boleh terangkan macam mana nak i'rab badal, cara nak i'rab badal. Dan yang keempat, awak boleh bina ayat menggunakan badal. So ini adalah asas dalam ilmu lah, ilmu awak yang awak belajar. Kalau awak nak ulang kaji, awak tak tahu nak ulang kaji apa, awak ingat awak kena tahu takrif, definisi. Kemudian awak kena tahu apa jenis dia, maksud dia apa, contohnya apa. Okey, contoh, definisi, contoh. Kemudian awak kena tahu apa dia punya jenis, kalau ada jenis. Kemudian awak boleh tahu cara i'rab, dan yang seterusnya awak boleh tahu cara membuat ayat menggunakan benda tu. Tak kisahlah tajuk apa, badal ke taukid dan sebagainya. Okey, tajuk kedua awak dah belajar taukid, iaitu penegasan, mengulang dua perkataan sama ada sama ataupun dia makna yang sama. Okey, kemudian awak dah belajar hal. Hal dia duduk selepas ayat yang lengkap dan dia memang dia mesti baris atas. Hukum dia mansub. Beza dia dengan maf'ulun fih. Beza dia dengan maf'ulun fih, walaupun sama baris atas lepas tu mansub. Maf'ulun fih sama baris atas mansub. Bezanya apa? Bezanya adalah hal ini menerangkan keadaan. Dia ada kadang-kadang dia menerangkan fa'il dalam bentuk masdar lah, orang kata, dalam bentuk masdar. Jenis hal ada 4. Ingat tak? Nah, awak jawab. Jenis hal ada 4. Apa dia? Hal mufrad, isim, hal jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, hal jumlah syibahul fi'liyah, jumlah, hal syibah jumlah, hal Satu jumlah. Okey, bagus. Ya dah. Hal mufrad,
Apa ciri-cirinya? Dia Fa'il. tak ada apa? Tak Tak ada alif lam. Hal memang tak ada alif lam. Dia tak ada. Satu kalimah. Boleh terima dia tak ada alif lam. Okey, bolehlah. Okey, dia tak ada alif lam. Dia tak ada tanda apa? Dia tak ada tanda wahwa. Itu satu. Dia tak ada wahwa, wahya apa semua domain tu dia tak ada. Okey, lagi tanda je. Dia tak ada fa'il. Okey, dia tak ada fa'il. Dekat bahagian hal tu dia tak ada fa'il. Dan yang ketiga dia tak ada apa? Dia tak ada huruf harful jar. Dia tak ada harful jar. Okey. Jumlah ismiyah dia kena ada wa, hu, Wahwa. ya, dia kena ada wahwa, wahya, wahum, wahuma dan sebagainya. Jumlah fi'liyah dia boleh ada wahwa dan dia boleh juga tak ada wahwa. Tapi yang wajibnya hal dekat jumlah fi'liyah mesti ada apa? Jumlah fi'liyah ada fa'il lah. Jumlah fi'liyah ada fa'il. Dan yang terakhir hal syibih jumlah dia mesti ada apa? Huruf jar. Dia mesti ada huruf jar. Macam tu je cara nak terangkan nanti. Nak ingat macam tu lah cara dia. Kemudian awak kena tahu cara nak i'rab hal. Ustaz tak ajar lagi i'rab hal sebab Ustaz tak nak ajar i'rab sebenarnya. Dan yang paling penting juga awak kena tahu cara nak buat ayat dalam bentuk hal. Ustaz dah suruh awak buat itu. Okey. Kemudian yang terakhir adalah tajuk pada hari ini iaitu maf'ulun fi. Kita dah tahu apa jenis maf'ulun fi, apa beza antara dua maf'ulun fi dan apa i'rab maf'ulun fi dan apa contoh ayat dalam maf'ulun fi. So pada hari ini kita dah boleh buat, dapatlah semua objektif ni. So awak tinggal berapa banyak tadi tajuk? 1, 2, 5, 8, 11, 14 tajuk lagi. Okey, 14 tajuk. Baru tingkatan 5, belum tingkatan 4 banyak lagi. 4 tak tahu ingat ke tak. Ni sebagainya. Okey. Baik, insya-Allah. Jadi ada masa lagi 2 minit. Dalam masa 2 minit ni cuba jawab soalan tadi. Soalan link tadi. Jawab dengan berhati-hati. Nak tiru tulisan awak, nota yang awak dah tulis, tirulah. Kalau nak lagi kuat awak punya hafalan, hafal dulu baru awak jawab. Yang tu akan bantu awak. Kalau awak dah hafal, awak jawab. Bila awak lupa akan datang. Bila awak refresh je, kejap je awak refresh. Kalau awak dah hafal. Kalau awak belum hafal, awak nak kena faham, lepas tu awak nak kena hafal. Susah. Okay. So Ustaz galakkan awak ulang kaji kejap, hafal dulu, lepas tu baru jawab soalan tadi. Okay. So jawab soalan tadi kali kedua. Okay. Hal indakum soal? La, laisa indakum soal. Okay, insyaAllah. Idan nakhtimu hadhihi al-jilsah bi kifaratil jilsah wa suratil asri. Bismillahirrahmanirrahim.